Okey, saya tekan approve untuk ni apa nak deposit. Okey, dah deposit pun berjaya. Okey, next kita pergi ke kita punya okey. Nah, tadi saya dah approve dah. RM138.56. Kita tunggu saja. Okey, dah deposit, dah transfer dah. Okey, siap. Jadi bila saya dah gunakan itulah ikut akaun bank masing-masing lah. Ini saya guna keadaan yang pantas sikit. Tak masuk apa nama ni, tag ni, TAC ni. Tak perlu masukkan lah sebab dia dah okey, dia tanpa menggunakan tag. Okey, redirect now. Siaplah. Congratulations. Mari kita lihat adakah dah terdeposit. Okey, ni akaun yang mana ni? Akaun Just Forex 81 hujung dia. Okey, sign in. Tada. Okey, dah pun ada 10 quit. Okey, 10 quit. Mari kita lihat letak paper yang menarik pada hari ini. Okey, kita terus ke edukasinya. DUEG WTI. WTI memang turun lah. Okey, mari kita akan tengok tu dia. Apa maksud dia ni? Okey, apa maksud pin panjang ni? Pin panjang ni memang cantik ni. Okey. Tapi disebabkan ni adalah D1, dia bukanlah semestinya. Okey, ini arahan penurunan. Dia mengarahkan supaya apa minyak dia diturunkan, arahan penurunan. Okey. Sebab saya dah tekan sampai ke sini, maknanya arahan penurunan. Okey. Bila pin panjang macam ni arahan penurunan. Tapi bukanlah hari ini kita boleh klik sell kat sini, terus dia turun kan. Dia mungkin akan buat beberapa panjang lagi, ataupun silap ada pergi balik ke tempat asal dia tu, ataupun dia lebih sikit ke, baru dia pump turun kan. Okey. Bila ada arahan penurunan, pasti dia turun. Cuma kita tak tahu hari ke berapa. Boleh jadi hari ni, boleh jadi esok, minggu depan, lusa dan sebagainya. Okey. Minggu depan boleh jadi juga. Sebabkan D1. Okey. Kalau kita ambil 15 minit, hari tu jugalah. Hari tu dia suruh turun, hari tu juga dia turun. Okey, kita kembali ke H4. Dia buat apa? Kalau di H4 pula nampak ada arahan kenaikan. Nampak ni. Pin bar ni dia suruh naik dulu. Dia tak tahu dia naik dekat mana. Ataupun dia dekat ni je, yang biru ni kat, ataupun dia pum turun balik kan. Kita pun tak tahu. Ataupun dia naik terus. Jadi kalau kita tengok dekat 1 jam pula, 1 jam tengah buat apa? 1 jam pada hari ini, nampak dekat sini ada arahan penurunan. Okey, arahan penurunan kat sini dia turun. Tapi kita pun tak tahu betul-betul dia nak turun ke, ataupun dia nak main-main dulu ke, dia nak batal balik ke. Kita pun wallahualam tak tahu. Dan saya lebih suka kita terus tengok satu time frame sahaja. Okey. Jadi maknanya hari ni dia sideways. Okey, sideways. Okey, walaupun kat sini ada arahan penurunan, dia bukanlah arahan penurunan yang untuk semua candle ni. Dia boleh jadi dia turun, bukan dekat ni dia arahan penurunan kat sini, tapi dia turun kat sini dah ni. Yang merah ni turun. Dia dah ganti dah. Ataupun yang merah kecil ni. Okey. Ataupun yang ni, dia dah lebih dah, tapi dia turun juga. Tapi turun tak kat tu je lah. Dia bukan dia turun tembus sampai ke bawah, sebab dia 15 minit saja. Okey, ni pun tidak ada yang menarik. Kita pun tak tahu nak buy sell sebab dia masih dalam sideways. Okey, gold pun dalam sideways. Dia pun macam semalam juga kalau kita tengok. Sama juga. Semuanya arahan penerjunan. Semuanya mengarah supaya suruh terjun. Nampak ni. Pin bar panjang ni. Okey, arahan penurunan. Jadi dalam beberapa hari ni kita cuma monitor untuk sell, tapi tak semestinya terus sell. Okey, di H4 sendiri pun dia masih buat arahan kenaikan. Masih lagi nak naik tu. Maksudnya hari ni
mungkin akan naik ataupun dia naik separuh sikit je, dia pump terjun, wallahualam. Kita relax dulu. Di H1 pun sama, okey. Tapi H1 ni nampak arahan penurunan kat sini, nampak ni. Ni arahan penurunan. Okey, ini bukan apa tu. Belum lagi lah yang betul-betul turun, dia macam sideways sahaja. Okey. Boleh jadi dia tembus ke atas dulu, kemudian dia pump turun. Tapi H1 dah buat satu signal bahawa mana-mana candle ni kena turun. Turun sekejap ataupun turun terus. Okey. Jadi untuk mengelakkan kita pening-pening kepala, kita hanya monitor satu candle sahaja. Satu time frame, iaitu time frame 15 minit. Sebab apa, kita nak scalping je. Okey, kita nak scalping saja, sekejap-sekejap aja. Tunggu dalam 15 1 jam macam tu ke, kita nak close. Okey. Okey, dan paper lain pun sama sahaja. Okey, AU tak ada yang menarik. Yang ni pun okey, kita dah nampak satu ni arahan penurunan kat sini. Okey. Kita boleh check juga nak confirmkan dia pergi jauh ke tak pergi jauh. Tengok H1. H1 kita nampak dia nak ke mana, walaupun nampak macam downtrend. Okey, kalau di sini pun nampak, okey, nampak daripada apa tu, daripada tiga line ni kan, line-line ni dia nampak macam uptrend lah kan, nampak macam uptrend. Okey, tapi bukanlah semestinya uptrend, nampak je macam uptrend. Kadang-kadang nampak macam ni, sini dia nak naik kan, kadang-kadang padahal dia naik start je, dia pump turun terjun, dia tembus balik tiga-tiga benda ni. Okey. Okey, dan ini pun dia telah nampak arahan penurunan. Okey, arahan penurunan dan dia pun telah turun. Ni kira dah settle lah kerja dah ni. Dia turun sampai tekan ni, dah settle dah kerja dia. Sama ada dia naik, dia nak turun, kita tak pasti. Jadi jadi tidak ada confirmation di mana-mana kan. Jadi kita bolehlah nak ambil untuk scalping saja kan, arahan penurunan ni. Okey, ambil satu candle saja pun dah cukup. Satu candle close, macam tu. Okey, ataupun dua candle close. Jadi saya relax dulu kan. Kita tengok semua yang paling accurate, yang paling confident di hati, baru saya masuk. Okey, macam EU ni kita tengok. H4 pula. Okey, arahan kenaikan. Tapi mungkin dia arahan kenaikan ni dah settle. Yang ni pun dia buat arahan penurunan pula kan. Ni dia dah naik dah, settlekan yang naik. Ni arahan penurunan ni dia kena settlekan. Maknanya dia settlekan di candle yang berikut ni, yang merah ni. Nampak? Okey. Okey, kita tengok ada tak. Dia nampak dia pun macam nak terjun lah. Tapi dia bukanlah terjun terus kan. Dia akan bermain kod dalam ni. Dia akan main-main dalam 3 line ni ke, dalam berapa candle dia pun terjun kan. Jadi macam tu. Okey, ataupun dia boleh naik atas kan. Jadi target saya hanya nak cari pin saja. Okey. Okey, specialist kita edukasi dalam video ni hanya pin bar. Saya tak mahir dalam dalam bentuk-bentuk alien lah, kata bentuk engulfing lah, bentuk-bentuk lain lah, bentuk-bentuk yang lambak-lambak tu kan. Jadi saya fokuskan hanya untuk pin bar sahaja. Jadi makanya saya pun cari pin bar sahaja. Okey, EJ, GJ pun masih dalam sideways. Okey, kalau dia ganas awal sikit, bolehlah kita nak masuk kan. Yang ni satu bentuk yang cantik kan. Betul-betul sikit je, macam apa pergi, macam kubur. Pergi doji kurus, apa nama Tuhan. Ini pun satu petanda kan. Berada pada downtrend. Yang ni dia buat macam apa, pin juga kan. Pin dan halus dia punya kepala ni. Pun terus kita boleh ambil sell. Okey, Canada, UJ. Okey, jadi saya ingat saya masuk yang ni. Sebab apa saya nak masuk yang ni? Sebab ada 2 kali arahan penurunan ni dia suruh turun. Yang ni pun dia suruh turun 2 kali. Dia
2 kali ni kira cukup kuat lah kan. Ini dia dah suruh arahan penurunan juga. Yang doji yang satu lagi candle pun dia suruh turun juga kan. Jadi sebelum saya nak masuk ni, kita tengok H1 dulu. Adakah H1 ni takut H1 pula kan. Dia punya candle sebelum tu arahan kenaikan. Okey. Dan di H1 tu kita nampak panjang sikit lah. Lebih kurang size sama dia punya apa? Dia punya bentuk candle ni pun macam apa nama tu, pin juga ni. Ada pin panjang kat atas, arahan penurunan. Juga yang ni pun sama kan. Pin panjang di atas. Arahan penerjunan 2 kali. Okey. Itu satu confirmation untuk kita. Dan seterusnya kita tengok kat sini pun sama kan. Yang ni macam sideways kan, dia tembus atas, tembus benda ni, dia tembus benda ni. Okey. Di sini dia buat arahan penerjunan dah pun berlaku. Yang ni 2 kali dia suruh turun kan, dan candle berikutnya turun, dan turun dah settle lah. Ni kerja untuk candle pertama kedua ni dah settle dah. Dah ambil sini, dah ambil alih dah. Cuma yang ni tak confirm sama ada dia nak naik balik ke ataupun dia nak terjun lagi ke. Okey, kita kembali ke minit ke-15. Jadi H4 macam apa, uptrend. H1 pula macam kata apa, sideways. Okey. Walaupun nampak ada doji kat situ, doji lagi. Ada pin bawah tu. Kita relax dulu. Okey. Dan kalau kita tengok dekat kawan-kawan dia ni, sini pun ada arahan penurunan pun dia pun dah buat dah. Yang ni pun ada arahan kenaikan dia buat juga, tapi dia buat dia bentuk pin pula kan. Dia suruh turun. Okey. Okey, tak apa, kita pergi tempat lain dulu. Yang betul-betul kita confident. Ni dah naik dah tak dan dah. Canada, ACHF. Dah jauh sangat dah. ACHF, apa lagi? AJ. Okey, tak menarik. AN pun tak menarik. KCHF pun tak menarik, sideways. KJ pun sideways. CHFJ pun sideways. EA kita nak macam ni lah. Yang ganas-ganas ni dah orang kata dah terjun jauh banyak dah. Okey, cuma kita just monitor pin saja. Tunggu depa ni jadi pin. Macam ni lah kan. Scalp sikit kat sini kan. Dia naik sikit kat sini, sentuh warna merah, dah close. Okey, sama juga ni. Ni kita tunggulah dia nak buat pin. Kalau dia buat pin ni, kita boleh masuk seketul. Okey, pada pukul 3 suku nanti. Kalau 3 suku dia buat, kalau 3 suku ni dia buat cantik macam ni, kita boleh masuk buy. Kalau dia dah biru dah banyak sangat sampai ke atas ni, kita jangan masuk lah. Yang tu kemungkinan dia dah settle dah dia punya tu apa, kenaikan dah tu kan, dekat dia punya body tu. Body tu dah lebih panjang dah. Jadi kalau dia buat macam tu tadi, bentuk dia berhenti dah dekat dalam itu, memang cantik lah. Kita boleh masuk buy. Okay, EA kita kemudian Canada pun sama. Okay, yang ni semuanya kata peluang-peluang lah. Yang mana yang dah berlayar jauh dengan candle panjang-panjang macam ni kan. Kita nak yang panjang-panjang macam ni. Panjang-panjang. Okey. Bukan macam AJ tadi tu. Walaupun dia naik tinggi dah, tapi candle dia pendek. Tak mau. Canada ECHF. Okey, on the way. Dia pergi jauh dulu. EN pun nampak ada peluang tu. Kita tunggu pukul 3 suku nanti. EN, EGA. Okay, GA tak menarik sangat. G Canada. Okay, tak menarik sangat. ECHF apa? GCHF pun tak menarik. GN pun tak menarik. Okey, nampaknya okey, ada satu arahan penurunan kat sini lah. Arahan penurunan. Okey, nampak menarik ni. Biasanya dia terjun jauh ni. Tengok dulu dia punya apa,
Okey, berada downtrend. 4 pun berada pada, oh cantik pula tu. Nampak? Okey. Candle sebelumnya adalah candle mengarahkan supaya dia terjun. Okey. Ni kira confirmation yang betul-betul confirm lah kan. Confirmation yang betul-betul confirm. Jadi saya akan masuk yang ni yang betul-betul yakin kan. Okey, kita masuk 3 sini dulu. Tengok berapa dia buka ada untuk ikan kuih ni. Okey. Jadi sebabkan saya yakin dia pergi jauh, jadi kita buka sebiji lagi. Sell. Okey, dapat satu kuih pun dah cantik dah. Satu kuih pun dah RM13 dah kan. Jadi stop loss sampai letaklah kat atas ni. Kat atas ekor ni ke kan. Okey, atas ekor ni nampak dia punya spread dia pun boleh tahan juga kan. Letak atas ni. 999.99979 99979. Okey. Okey, saya akan teruskan buat edukasi dan kita tengok hasilnya akan masuk loss ke ataupun dia akan terus terjun ke. Okey. Jadi kita tunggu dan lihat keadaan dia. Okey. Macam mana saya yakin nak masuk. Yang pertama sekali, ini ada arahan penurunan. Okey, pin ni arahan penurunan. Juga berada pada downtrend. Yang ni dah bercabang banyak dah ni. Kata apa? Dia punya MA ni dah bercabang banyak. Tak kira lah MA berapa. MA ni tujuannya untuk kita tengok dia punya uptrend downtrend je. Tu tujuan dia. Okey, kalau di M50 ni dia berada dalam downtrend. Kemudian kalau kita tengok di H1 pula, pun berada pada cabang-cabang yang di bawah. Okey, maksudnya di MA ni dia ada bawah MA semua ni. Okey, berada di bawah. Jadi dia menguatkan downtrend. Okey. Kat sini dah ada arahan penurunan. Tapi arahan penurunan ni bukanlah semestinya semua candle di bawah ni mesti turun kan. Boleh jadi tekat ni je. Ni kita abaikanlah arahan penurunan bagi candle H1 ni. Dah lepas dah pagi tadi. Okey. Okey, dan candle sini nampak macam arahan perubahan. Dia doji ni dia macam suruh berubah. Okey, daripada turun naik. Okey. Mungkin dia akan naik juga nanti kan. Dan seterusnya kita pergi tengok kat H4 tadi. Kerana ke H4 pula memang betul-betul. Okey. Betul-betul selepas yang pertama apa ni? Okey. Yang pertama dia dah memang berada di bawah tiga line ni. Line-line banyak-banyak ni dia memang duduk berada dalam downtrend. Muncul pula arahan penurunan. Okey, itu candle panjang, pin panjang ni kan. Pin panjang ke atas ni dia menandakan arahan penurunan dan kepala dia kecil. Dia arahan penurunan ke bawah. Okey. Jadi pada masa ni bila kita nampak merah banyak ni macam dia nak betul nak terjun lah. Selepas candle yang ni dia nak terjun ke sini pula kan. Dia kadang-kadang boleh buat pula naik dulu boleh terjun kan. Ataupun dia ni dah terlepas terlajak ada berapa banyak tu dia terjun juga kan. Untuk menyetelkan arahannya ni. Arahan pin bar ni. Pin bar ni kira berkuasa juga kan ni. Pin ni. Pin bar ni. Okey. Arahan penurunan. Jadi yang lain pakai turun dulu. Turunan dalam 2 candle. Okey. Dia naik balik kan. Jadi dia turun satu candle pun dah kira settle lah kerja dia. Okey. Kalau dia naik bermaksud arahan penurunan tu masih ada tapi dia belum berlaku lagi. Kalau macam ni dia macam nak berlaku dah lah. Okey. Kita kembali ke dia dah terjun kan saya cakap tadi. Bila kalau dia buat macam ni dia nak terjun jauh kan. Alhamdulillah. Okey. 3 sekarang ni pukul 3.13 kan. Jadi hampa nak ambil terus buat apa kan. Berapa dah 58 sen banyak tu kan. 61 kuit kan. Tak pun nak tunggu dia habis candle ni kita nak letak BE pun tak ada masalah. Alah ni pun nak letak pun tak apa. Tapi saya ingat pukul 3
ataupun sampai kat sini kot dia saya close kan. Jadi sebab kita ni scalping je, tahu, ingatlah scalping. Satu candle ni pun dah boleh close dah. Satu candle penuh, maksudnya pukul 3 suku nanti kita close. Tak apalah, ambil sikit-sikit dulu kan. Yang penting tempat yang turun tu kita confirm. Target kita supaya hari ni kita cuba balik modal dulu. Okey. 10 kita deposit dan 10 juga hari ni kita kalau boleh kita withdraw balik duit tadi tu. Kita dah deposit 100 lebih kan. Nah ni kita nak withdraw balik 100 lebih. Okey. Tunggu sat. Nak habis tu lagi 9 minit lagi. 9 minit lagi. Bagi dia terkejut betul-betul, kita close. Ataupun satu quick kita close lah. Ataupun kita close satu, kita tinggal satu lagi, betul tak kan? Pun boleh juga macam tu. Kreativiti macam-macam lah, apa nak trade kan. Apa nak untung macam mana, nak rugi kan, nak untung ke kan. Yang ni kita okey dah, cukup lah. Kita close lah. Close yang banyak ni 5 kupang ni. Silap dah. Dah satu quick tu terkejut lagi. Dah terkejut. Alhamdulillah. Boleh lah pasang ni. BE dulu kan. Tutup pilah. Tu je jumpa balik. Okey. Okey, ini pun ada arahan penurunan. Nampak ni candle yang kedua ni pun. Ini candle ni dia pun arahan penurunan. Candle ni pun arahan penurunan. Jadi saya ingat saya biar dululah. Saya biar dulu. Sebab yang dua-dua ni mengarahkan supaya kena turun. Turun kuat lagi. Maksudnya turun jauh lagi lah. Jadi lepas ni pun dia akan turun lagi kan. Dia akan turun. Okey, mungkin saya tengok jap. Kita tengok rapat-rapat. Mungkin dia naik berapa dia naik sikit, kita boleh lagi nak tambah sell lagi. Okey, sebab masih dalam arahan penurunan. Nampak ni, candle ni pun panjang juga. Candle apa nama tu? Pin ni pun panjang lagi kan. Pin ni pun panjang lagi. Pin ni panjang ni dia arahan dia untuk dia ni kan. Dah settle lah kerja dia. Pin panjang ni pula arahan untuk candle yang berikut-berikutnya kan. Mungkin yang dia akan buat candle buy. Yang berikutnya akan buat candle sell. Jadi kita tengok. Okey, tengok berapa jauh dia nak naik tu. Kadang dia naik balik sampai kena kita punya ni tau. Baru dia terkejut balik kan. Patut kita apa? Patut ambil tadi noh. Berapa sen tadi tu kita ambil je. Kita nak naik lagi ke, dia nak turun balik ke. Nak buat candle panjang lagi ke bawah. Arahan penurunan banyak kali. Okey, nampak tu dia tarik naik. Okey, ni dia tarik makin banyak ni. Naik tak? Dia tarik kain, dia londeh sikit dia naik balik. Dia londeh sikit dia naik balik. Ni macam londeh banyak ni. Dia nak londeh banyak ni, kita masuk seketul lagi lah sekupang. 3 kupang lah. Allah. 3 dah. Okey, macam tadi juga kita letaklah stop loss kita atas ni. Stop loss atas ni. 999 10. 999 10. 999 10. 999 10. Okeylah, itu saja edukasi dan pembelajaran kita pada hari ini. Kita ambil kecil balik. Okey. Kita boleh take profit lah dekat dekat sini ke kan. Dekat resistance ke support ke apa, aku pun tak tahu. Okey. Minta maaf lah bahasa-bahasa forex ni saya tak bercakap sangat. Saya cuma kena pin bawah saja. Resistance support ni lebih kurang macam tu je kita tahu. Okey. Yang saya tahu lah sikit-sikit macam tu. Nampak macam tempat support yang bagus lah ni kan. Sebab yang ni pun kena benda ni dia naik, kena benda ni dia naik, kena ni naik. Yang ni pun mungkin boleh jadi dia tembus, betul tak? Okey.
3 kali kena attack dah. Ni kali keempat ni tembus ni. Nak tak update profit ni pun boleh. Okey. Dia terjun dah. Alhamdulillah. Okey dah 1.50 lebih quid nak kita tunggu satu candle ni lah. Ini kalilah satu candle ni kita close. Maknanya pukul 3.30 nanti kita close. Okey, jadi saya pun tak mau tunggu lama-lama menyebabkan video ni bertambah panjang. Okey, yang ni pun kalau dia turun lagi ni di biar macam ni pun dia masih buat lagi arahan penurunan. Nampak ni? Dia masih buat candle macam ni. Okey, candle panjang ni dia berterjun ke bawah. Masih juga dia nak turun. Maksudnya candle yang berikut-berikutnya nanti akan turun lagi. Macam tu. Mana kan dia buat ini dia jadi biru lain lah kan. Okey. Okey guys, itu sahaja belajar ini. Semoga anda mendapat manfaat. Dan jangan lupa kita tengok yang berikutnya, adakah akaun ni berjaya mencapai balik modal. Kita balik modal dulu. Okey. Balik modal kita withdraw, ataupun balik modal kita tunggu sampai 100 quid baru kita withdraw habis. 100 quid berapa tu? Okey, kita kira kalau 100 quid berapa? 100 quid darab dengan 13 ringgit. Dekat 1300 tu guys. Kalau 50 je. 50 darab 13 650. Banyak tu kan 50 pun. Okey nah. Okey, itu saja. Semoga bermanfaat. Dan anda nak belajar lagi teknik ni, okey. Dan jangan lupa tekan subscribe dan tekan butang loceng. Satu lagi, kalau nak register akaun Quick ni, dekat description, klik link di description di bawah ni sebagai tanda anda menghargai video ini. Okey. Tanda anda mendapat ilmu daripada video ini. Jadi kliklah link di bawah untuk anda buka akaun Just Forex dan deposit dalam akaun Quick. Okey. Okey, itu saja. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagi jangan lupa, ada juga link Telegram yang saya letakkan di bawah nanti. Jadi boleh join Telegram untuk saya bagi lebih banyak information berkaitan dengan broker dan pelajaran-pelajaran yang berikutnya.